alihi wa sahbihi man tabi'ahu walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni dapat lagi kita meneruskan lagi pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita akan baca terjemahan huraian daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Gambar jelas kita, suara jelas kita, boleh tuliskan di bahagian chat ni, boleh tuliskan situ supaya saya tak cakap seorang-seorang. Alhamdulillah, gambar dan suara jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan meneruskan lagi di muka surat yang ke-22 daripada kitab ataupun buku karangan Maulana Muhammad Asri Yusof, Sahih Bukhari, Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nama Imam Bukhari, bersama terjemahan dan juga ulasan daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita di dalam jilid yang pertama lah. Kita dah sampai ke muka surat yang ke 22. Muka surat yang ke-22, tapi sebelum kita pergi kepada muka surat yang ke-22, saya nak ulang sikitlah tajuk yang kita dah ambil pada minggu lepas secara ringkas secara ringkas, iaitu penerangan tentang bila Allah SWT sebut ni. Ni sebagai permulaan lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi sesudahnya. Jadi kalau Allah SWT kata kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti mana kami wahyukan kepada Nuh, soalan dia sebab apa Allah tak kata kami wahyukan kepada kamu seperti mana kami wahyukan kepada Nabi Adam ataupun kepada Nabi selepas Nabi Adam. Kita kan kalau kita hafal nama-nama Nabi yang biasa kita dengar tu, selepas Nabi Adam ada Nabi Idris alaihissalam. Dulu pun Rasul. Jadi Nabi Adam juga Nabi Idris ada, Nabi Syuaib pun ada, sebelum Nabi Nuh alaihissalam ada. Jadi kenapa Allah SWT tidak mengatakan kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad seperti mana kami wahyukan kepada Adam, tapi kata Allah SWT sebut seperti mana kami wahyukan kepada Nuh. Jadi kalau macam tu, ada 4 lah dibawakan oleh Maulana Asri ni, 4 pendapat ulama tentang kenapa. Kenapa macam tu? Jawapan dia secara ringkas secara ringkas. Yang pertama, sebab kebinasaan umat telah berlaku secara menyeluruh apabila berlaku pengingkaran terhadap risalah bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Nuh, contohnya dalam kisah anak Nabi Adam alaihissalam yang melanggar perintah Allah tu, dia tidak ataupun dia buat benda yang dilarang oleh Allah SWT tu, tidaklah dihancurkan seluruh umat manusia, tapi yang dihancurkan hanya yang dibalas ataupun yang dikenakan hukuman hanyalah anak Nabi Adam sahaja. Allah SWT taklah balas ataupun timpakan bala bencana kepada seluruh manusia. Tapi bermula daripada zaman Nabi Nuh, Allah SWT timpakan bala secara menyeluruh. Itu pendapat pertama. Yang kedua, menurut Imam Bukhari lagi, wahyu yang pertama, wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang besar. Sebab wahyu yang besar ni sama kedudukan seperti wahyu kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi selepas Nabi Nuh. Maksudnya siapa yang lawan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia melawan Nabi Nuh alaihi salam yang akan dibinasakan. Jadi siapa yang, macam kita bayangkan risalah ni macam bahtera Nabi Nuh lah. Jadi siapa yang mengikut Nabi Nuh, dia naik atas bahtera dan selamat. Siapa yang mengikut risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan selamat. Seperti itu. Yang ketiga pula, setengah ulama berpendapat Nabi Nuh ni adalah nabi yang pertama yang dijadikan sebagai rasul. Nabi yang pertama yang dijadikan sebagai rasul sebab dalam hadis syafa'ah, saya ada sebut hadis syafa'ah secara umum, ada orang tanya soalan pada minggu lepas kan. Hadis syafa'ah ada sebut yang Nabi Nuh AS bila manusia pergi jumpa dengan dia kata ana awwalur rusul, ataupun manusia akan jumpa dengan Nabi Nuh dan manusia akan kata anta awwalur rusul, kamulah rasul yang paling awal. Jadi bila kata macam tu, adakah kata Nabi Adam ni bukan rasul pula kan? Tapi tak. Maksudnya Nabi Nuh AS dia punya wahyu dia punya risalah dia, wahyu risalah tu adalah risalah yang besar, risalah yang disampaikan kepada manusia. Sedangkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Adam AS dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Nuh AS belum lagi wahyu risalah, maksudnya disampaikan kepada umat-umat manusia. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat pula, ni Syekhul Hind ataupun Maulana Mahmudul Hasan Ad-Diyubandi, dia kata kenapa Allah SWT sebut Nabi Nuh? Sebab Allah SWT nak mengaitkan ataupun
mengaitkan dengan peristiwa di Padang Mahsyar yang ceritakan dalam hadis syafaah tadi, tapi dia punya kaitan dia adalah bila Nabi Nuh sendiri sebut ataupun manusia sendiri sebut kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul. Jadi sebab itulah Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah yang sama, iaitu Nabi Nuh lah awal-awal rasul. Bukanlah maksudnya Nabi Adam tu bukan rasul, cuma wahyu risalah Nabi Nuh adalah risalah yang umum, risalah yang besar, risalah yang besar. Kalau wahyu kepada Nabi Adam AS adalah wahyu, banyaknya wahyu takwini, cerita tentang kejadian, cerita tentang macam mana nak bercocok tanam, macam mana nak hidup di atas muka bumi ni, sebab dia baru turun daripada syurga. Sedangkan wahyu Nabi Nuh adalah wahyu tentang risalah yang umum, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang siapa yang ikut Allah Ta'ala, siapa yang lawan perintah Allah SWT, macam tu. Jadi begitulah 4 pendapat. Kita teruskan kepada tajuk kita pada pagi ni, pada malam ni. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu seperti mana kami telah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sesudahnya. Ini tajuk, ini baru tajuk Al-Imam Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari ni dia suka, dia sendiri yang tulis tajuk, dan dalam tajuk ni biasanya dia akan tulis bab apa dan ayat Quran apa. Maksudnya bab menerangkan ayat Quran ni. Bab ini menerangkan ayat Quran yang ini. Jadi kita tengok hadis yang pertama. Saya akan bacakan. Saya akan ajar sikit cara-cara nak membaca hadis ni, sebab ni hadis yang pertama ni. Haddathana al-Humaydi. Sepatutnya kita bila nak baca ni kita akan kata qala al-Bukhari. Sebab yang kata haddathana ni adalah Imam Bukhari. Jadi sepatutnya kita kata qala al-Bukhari. Tapi sepatutnya yang lagi patut adalah saya sebutkan sanad saya sampailah kepada sanad Imam Bukhari. Sampailah kepada Imam Bukhari. Tapi sayangnya saya dulu saya belajar sampai saya ada sanad sampai ke sanad Imam Muslim lah, sampai kepada Imam Muslim. Tapi saya tak ambil lah sanad Imam Bukhari, walaupun sebenarnya boleh juga sebab Imam Muslim adalah nak murid Imam Bukhari, tapi saya tak boleh lah, disiplin ilmunya tak boleh. Tapi kalau kita ada sanad, kalau contohnya orang yang ada sanad ataupun kita mana-mana lah kita ni ada sanad, kita akan baca wa bis sanadil muttasili ila Imam Bukhari qala. Jadi kita akan kata sekali lagi saya sebut wa bis sanadil muttasili ila Imam Bukhari rahimahullah qala. Dia kata dengan sanadnya yang bersambung sampailah Imam Bukhari, dia berkata. Maksudnya sekarang ni mulalah kata-kata Al-Imam Al-Bukhari. Tapi lepas tu kita boleh ringkaskan dengan kata wabihi ilaihi. Dan dengan sanadnya lah itu macam tu. Sebab kita boleh ringkaskan dengan sanad kita ni, kita ringkaskan dengan kita sebut apa yang Imam Bukhari sebut sahaja. Jadi kalau tak ada sanad, kita cuma sebut qala Al-Imam Al-Bukhari terus lah. Kita boleh sebut qala Al-Bukhari. Tu sikit saya ajar. Okey. Qala Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah SWT merahmatinya dan semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Haddathana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Maksudnya kita tak terjemah lagi, sabar dulu. Qala haddathana Sufyan. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Okey, kalau kita tengok kat sini, dalam versi ni lah, dia banyak sebut qala ni. Ni qala, kat sini ada qala, kat sini ada qala, kat sini ada qala. Sesetengah sanad dia akan sebut haddathana, lepas tu haddathana lagi, lepas tu haddathana lagi, lepas tu haddathana lagi. Sebenarnya walaupun dia tak tulis qala, kita tetap kena sebut qala. Kita tetap kena sebut qala. Sebab kalau saya terjemahkan secara ringkas dulu, Al-Humaydi berkata, qala ni maksudnya berkata, Al-Humaydi berkata, Sufyan berkata kepada kami. Jangan lupa. Jadi Al-Humaydi kata, Sufyan berkata kepada kami. Jadi sekarang ni Sufyan cakap dengan siapa? Sufyan cakap dengan Humaydi. Jadi kita kena sebut qala tu. Maksudnya yang kata Sufyan kata kepada saya ataupun kepada kami ialah Al-Humaydi, bukan kita. Bukan kita. Jadi kita kena sebut qala tu. Jadi siapa-siapa yang belajar hadis secara bersanad ni dia akan tahulah, walaupun tak ada sebut qala ni, kena sebut qala. Ni awal-awal ni, untuk awal-awal ni saya terangkan sikit, tapi lepas ni kita tak teranglah ni, kita terus je. Okey, jadi sekali lagi, annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqulu. Nampak ni ada yaqulu pula. Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila sahabat Nabi kadang-kadang dia tak sebut, tapi kita pandai lah. Bila sebut sahabat Nabi je terus radhiyallahu anhu.
'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tengok atraf ni maksudnya sambungan ataupun hujung hadis ni ada lagi. Ataupun ada hadis yang sama macam ni cuma dia lebih panjang pada nombor 54, pada nombor 2529, pada nombor 3898, pada nombor 5070, pada nombor 6689 dan juga pada nombor 6953. Maksud atraf apa tadi? Maksudnya hujung hadis ni ataupun sambungan hadis ni ataupun hadis ni dengan versi yang lebih panjang. Dia ada dekat nombor-nombor hadis macam ni. Bukan sekali Imam Bukhari bawakan hadis ni, tapi banyak kali, cuma dalam tempat lain mungkin lebih panjang ataupun lebih pendek. Okey sebagai faedah lah sikit saya sebut awal-awal terus. Dulu pada awal-awal Imam Al-Bukhari menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari ni, dia menuliskan hadis ni secara pendek. Dia suka tulis hadis secara pendek. Walaupun hadis tu sebenarnya panjang, tapi dia suka sebutkan hadis tu secara pendek dengan berkaitan dengan tajuk yang dia nak sebut pada masa tu. Jadi contohnya kalau tajuk pada masa tu adalah tajuk tentang hari akhirat, dia akan sebut bahagian hadis yang ada perkataan akhirat sahaja. Tu dulu. Maksudnya awal-awal penulisan Imam Bukhari tu macam tu. Tapi zaman sekarang kalau kita beli kitab Sahih Bukhari di pasaran, kita beli, kebanyakan kitab tu dah tolong tuliskan untuk kita hadis tu yang penuh macam mana. Sebab kalau tak susah kita nak kena cari belik kat mana hujung hadis ni kan, mana pangkal hadis ni. Ini juga menjadi sebab wallahu alam kenapa kiraan hadis berbeza-beza mengikut, maksudnya nombor hadis berbeza-beza mengikut manuskrip, nuskhah. Dia ada nuskhah yang kira hadis ni sebagai satu, ada manuskrip ataupun nuskhah yang mengira hadis ni sebagai hadis yang lain, hadis lain. Macam tu Sama juga kalau kita tanya berapa bilangan hadis, berapa jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ataupun berapa jumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Macam tu juga ada perbezaan dari segi nuskhah lah. Kalau kita kira pun dia bukan macam ayat Quran. Ayat Quran kita boleh tengok nombor ayat tu kan. Daripada nombor 1 sampai nombor berapa. Contohnya surah Al-Fatihah tu sampai nombor 7. Itu pun sebenarnya kalau asalnya ada nombor. Al-Quran sebenarnya pada awal-awal penulisan tu tak ada nombor. Yang pilih nombor tu kemudian. Bismillahirrahmanirrahim tu ada khilaf juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita ambil yang sekarang ni berpegang. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim tu adalah satu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim satu kan, ada nombor satu. Jadi macam itulah sekarang ni Quran versi sekarang ni ada nombor, senang kita nak rujuk. Tapi hadis dia memang sekarang ni ada nombor, cuma dia ada perbezaan ikut manuskrip lah. Ikut manuskrip. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Sebab Imam Bukhari asalnya dia menulis hadis secara pendek. Kemudian dia akan cerita balik dengan sanad yang sama di bab yang lain. Jadi siapa yang faham, dia akan tahu oh ni hadis yang sama rupanya. Sebab dia punya sanad dia sama je. Sanad dia sama, cara cerita pun sama, cuma berada dalam bab lain saja. Jadi kalau versi yang moden ni, memang dia akan tuliskan hadis tu secara penuh. Dia akan tulis macam ni juga. Dia akan tulis, lihatlah hadis ini pada nombor sekian-sekian. Tu sikit lah saya kongsikan. Kita baca terjemahan dia. Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair. Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair. Kita tengok sikit. Sebelum kita nombor 3 ni sebelum kita baca, kita tengok sikit. Siapakah dia? Al-Humaidi, iaitu Abdullah ibn Zubair. Beliau ialah Abdullah ibn Zubair bin Isa Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaidi Al-Makki. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyah ni gelaran lah. Gelaran dia ialah Abu Bakar. Keturunannya bersambung dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Qusay bin Kilab kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi atas dia lagi tu sampailah kepada Qusay bin Kilab tu kan. Jadi Qusay ni bersambung dengan Al-Humaidi tadi. Dengan keturunan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, keturunannya bertemu pada Asad bin Abdul Uzza. Al-Humaidi adalah kawan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut hadis. Jadi kalau kita tanya Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i, siapa lagi tua? Jawapan dia Imam Syafi'i lah. Sebab Al-Humaidi adalah seteman, seperguruan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekejap
Okey, Al-Humaidi sezaman dengan ataupun teman kepada Imam Asy-Syafi'i, dan juga dia berguru juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia pernah berguru fiqh lah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita tengok sikit. Al-Humaidi menemani Imam Syafi'i sewaktu hijrahnya ke Mesir. Imam Syafi'i dia berhijrah ke Mesir pada bila jadi qaul jadid tu, berhijrah ke Mesir. Bila Al-Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir, barulah Al-Humaidi menetap balik ke Mekah dan menetap di Mekah. Al-Humaidi ini dia sebagai murid utama Sufyan Ibn Uyainah. Sebab tu kalau kita tengok dalam sanad dia, Al-Humaidi daripada Sufyan. Sufyan tu siapa? Sufyan bin Uyainah. Dia meninggal tahun 219 Hijrah. Musnad Al-Humaidi. Ini terkenal lah, Musnad Al-Humaidi ni antara musnad yang ada pada zaman sekarang ni. Kalau kita sebut Musnad Al-Humaidi, ada lagi musnadnya. Karangan yang terkenal. Abu Daud dan juga An-Nasa'i tidak menerima riwayatnya secara langsung. Maksudnya Abu Daud dengan An-Nasa'i tak riwayat Al-Humaidi secara direct, tapi ada perantaraan seorang. Maksudnya Abu Daud dengan Imam An-Nasa'i, dua-dua imam ni mendapat riwayat daripada Al-Humaidi secara, ada seorang lagi secara perantaraan. Imam Muslim memasukkan riwayat Al-Humaidi dalam mukaddimahnya dengan perantaraan Salamah bin Syabi'. Kenapa kena sebut saya suka kongsi kenapa kena sebut Imam Muslim memasukkan Al-Humaidi dalam dia punya mukaddimah dia? Sebab tidak semestinya di dalam mukaddimah Sahih Muslim adalah sahih. Sebab mukaddimah Sahih Muslim belum masuk lagi syarat Imam Muslim sebagai Sahih Muslim. Dalam kitab Imam Muslim tu, Sahih Muslim, saya dulu belajar Sahih Muslim, terangkan sikit lah. Hari tu kita cerita tentang permulaan mukaddimah Imam Bukhari. Imam Bukhari mula mukaddimah macam ni, Imam Abu Daud mulakan mukaddimah dia macam ni, Imam Muslim mulakan mukaddimah dia dengan ceritakan tentang ulumul hadis, cerita tentang mustalahul hadis, ataupun cerita tentang bagaimana cara hadis diriwayatkan, ataupun beberapa disiplin dalam meriwayatkan hadis. Dalam mukaddimah Sahih Muslim tidak semestinya hadis tu sahih. Jadi kadang-kadang orang tu dia tersalah ataupun dia tak faham kaedah, dia sebut. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lepas tu kita tengok, bukan riwayat Imam Muslim secara mutlak. Sebab kalau sebut riwayat Imam Muslim secara mutlak, maksudnya adalah riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kalau sebut riwayat Imam Muslim dalam mukaddimah, dia tak semestinya sahih. Kena tengok tu. Tak apa, itu sikit lah saya tersebut sikit. Ini yang pertama lah tentang Al-Humaidi yang menjadi guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita ada peringatan sikit, Imam Maulana Asri bagi. Terdapat seorang lagi perawi yang terkenal dengan nama Al-Humaidi ni. Nama penuhnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Nasr Futuh Al-Humaidi Al-Andalusi. Jadi Al-Humaidi Al-Andalusi lain, Al-Humaidi yang kat sini lain. Antara karangan yang terkenal adalah Al-Jam'u Bainas Sahihain. Jadi kalau kita hafal hadis, ada satu kitab tu nama dia Al-Jam'u Bainas Sahihain. Itu adalah Al-Humaidi lain, Al-Humaidi Al-Andalusi. Dalam dia kumpulkan hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-Humaidi ni dia hidup jauh di belakang lagi lah. Dia meninggal tahun 488. Okey, habis. Jadi Al-Humaidi, sama boleh baru sebut Al-Humaidi seorang. Abdullah bin Zubair. Maksudnya Abdullah bin Zubair ni adalah nama kepada Al-Humaidi. Akhbaran, tengok dalam sanadnya, haddatsana qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Maksudnya Al-Humaidi itu nama dia Abdullah bin Zubair. Meriwayatkan kepada kami. Tu kita terjemahkan haddatsana kepada meriwayatkan kepada kami. Kami itu siapa? Kami itu Imam Al-Bukhari. Katanya, ni yang saya sebut tadi, kena sebut perkataan katanya. Qala, maksudnya yang kata selepas ni adalah Al-Humaidi kata. Siapa yang tak sebut tu, jadi dia akan dalam bahasa Arab tu jadi kaedahnya macam tak kena. Dia kata macam mana? Bila dia menceritakan kepada Imam Bukhari ataupun dia meriwayatkan kepada Imam Bukhari, apa dia kata? Apa dia kata? Dia kata Sufyan meriwayatkan kepada kami. Jadi siapa yang kata Sufyan meriwayatkan kepada kami itu? Kami itu siapa? Kami itu adalah Al-Humaidi. Al-Humaidi kata Sufyan bagi tahu kami. Jadi kami itu siapa? Kami itu Al-Humaidi. Sebab apa kita tahu? Sebab dia sebut perkataan katanya. Qala. Okey, kita pergi kepada dalam bahasa Arab. Wa bihi qala. Apa yang disebutkan? Bila kita nak mulakan tadi, kan saya sebutkan. Kita sebutkan dengan wa bisanadil muttasili ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi boleh juga diringkaskan dengan wa bihi qala. Apa maksud wa bihi qala? Yang disebutkan sebelum sebut haddatsana ataupun akhbarana di permulaan isnad. Mula-mula sekali kita sebut wa bihi qala. Sebelum kita sebut haddatsana ataupun akhbarana di permulaan isnad, diucapkan terlebih dahulu wa bihi qala.
ini adalah ringkasan kepada kata-kata macam ni. Wa bisanadihil muttasil ataupun wa bisanadil muttasil minna ila al-imam al-hujjah al-hafiz amiril mu'minin fil hadis Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala. Jadi dengan sanad kita, dari kita bersambung kepada al-hujjah al-hafiz Imam al-Bukhari. Dengan sanadnya yang bersambung-sambung daripada kami. Saya tak sebut sebab apa? Sebab saya tak adalah sanad bersambung kepada Imam al-Bukhari secara jelasnya tak adalah kepada Imam Bukhari. Dengan sanad bersambung daripada kami sampai kepada al-Imam al-Hujjah al-Hafiz. Ini sebab Maulana Asri dia adalah ganti namanya dengan sanadnya, maksudnya guru kepada penulis. Maksudnya guru kepada penulis. Jadi penulis tu siapa? Bersambung-sambung daripada kami. Sanad beliau hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ambil hadis daripada Al-Humaidi, iaitu Abdullah bin Zubair, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita sikit tentang sanad penulis lah, iaitu Al-Imam Maulana Muhammad Asri. Penulis sendiri bagi hadis-hadis Sahih Bukhari, yang pertama Muhammad Asri bin Yusuf penulis, dia ambil daripada Maulana Al-Mufti Wali Hasan At-Tanki. Mufti Wali Hasan Khan At-Tanki. Syekhul Hadis Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Karachi. Mufti besar Pakistan di zaman dia. Jadi Mufti Wali Hasan ni, Mufti Wali Hasan Khan At-Tanki ni adalah guru kepada Maulana Asri dalam Sahih Bukhari, sanad Bukhari. Dia ambil daripada Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban, iaitu Maulana Husain Ahmad Al-Madani. Ini adalah Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban. Dia ambil daripada Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban India. Darul Ulum Deoban India, iaitu Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri. Maulana Anwar Shah Kashmiri ni yang terkenal ni, menerima daripada gurunya Maulana Mahmudul Hasan. Mahmudul Hasan kita dah cerita tentang tadi masa minggu lepas, yang awal-awal tadi saya sebut, yang lebih dikenali dengan julukan Syekhul Hind. Ini terkenal lah, Syekhul Hind. Mahmudul Hasan ambil daripada dua orang guru dia. Maksudnya dia ambil ada dua sanad. Sahih Bukhari ni ada dua sanad. Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi, dia pengasas Darul Ulum Deoban, dan Maulana Rashid Ahmad Al-Gangohi. Dia berdua menerimanya daripada Syekh Abdul Ghani. Maksudnya dua-dua ni seguru. Pengasas Darul Ulum Deoban siapa? Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi. Ini pengasas Darul Ulum Deoban. Jadi sekarang ni kalau sebut siapa yang belajar di Deoban, sebut manhaj Deobandi ni, ni ambil daripada Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi. Yang berdua ni dia ambil daripada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani dan juga Syekh Maulana Ahmad Ali As-Saharan Puri. Saya tak berapa cakap lah dalam nama-nama tempat di India Pakistan ni. Mereka berdua menerimanya daripada Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi ataupun Dahlawi, kita selalu sebut Dahlawi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abdul Aziz bin Syekh Waliullah. Dia mengambilnya daripada guru yang merupakan ayahnya sendiri, iaitu Syekh Waliullah Ahmad bin Abdul Rahman Ad-Dahlawi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abu Tahir Muhammad ibn Ibrahim Al-Kurdi. Beliau menerimanya daripada gurunya yang juga merupakan ayahnya sendiri, iaitu Syekh Ibrahim Al-Kurdi. Beliau menerimanya daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi. Menerimanya daripada Syekh Ahmad ibn Al-Quddus Abul Mawahib Ash-Shinnawi. Beliau menerimanya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ramli. Beliau menerimanya dari Syekhul Islam Zainuddin Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Ambil daripada Syekh Al-Hafiz Abi Al-Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dia ambil daripada Syekh Zainuddin Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi. Menerima daripada Syekh Abi Al-Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar. Beliau menerima daripada Syekh Sirajuddin Al-Husain bin Al-Mubarak Az-Zubaydi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abil Waqt Abdul Awal bin Isa bin Shu'aib As-Sijzi Al-Hirawi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abil Hasan Abdul Rahman bin Muzaffar Ad-Dawdi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi. Beliau menerimanya daripada Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Saleh bin Bish Al-Firabri. Beliau menerimanya daripada pengarang kitab Sahih Bukhari, iaitu Amirul Mukminin fi Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi semua sanad sambung kepada Imam Bukhari. Lepas tu cerita sanad Bukhari, Imam Bukhari sendiri cerita dalam kitab dia. Rangkaian sanad yang disenaraikan di atas ni terhenti pada Imam Bukhari saja, sebab sanad selepasnya ikut je lah sanad Imam Bukhari cerita dalam kitab dia yang ditulis lah. Hadis pertama Sahih Bukhari contohnya diterimanya daripada Al-Humaidi dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad di atas Imam Bukhari akan berbeza jika hadis yang lain pula diriwayatkan oleh beliau. Maksudnya dalam hadis yang kedua tak semestinya daripada Humaidi pula, mungkin Imam Bukhari ambil daripada orang lain pula.
Hadis pertama yang dikemukakan oleh Imam Bukhari adalah hadis riwayat gurunya bernama Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Jadi kita dah sebut tadi. Seorang tokoh ulama hadis di Mekah berbangsa Quraisy. Sebab tu nama dia Al-Qurashi. Sebab dia berbangsa Quraisy. Dia merupakan hadis ke-28 dalam Musnad Al-Humaidi. Jadi kalau kita buka Musnad Al-Humaidi, hadis ni nombor 28. Di bawah tajuk hadis-hadis Umar Ibn Al-Khattab. Sebab Musnad adalah kitab hadis yang disusun mengikut nama ataupun mengikut huruf. Dia panggil Musnad. Jadi contohnya dalam Musnad Al-Humaidi disebutkan hadis ni dalam Musnad Umar Ibn Al-Khattab. Maksudnya dalam tajuk Umar Ibn Al-Khattab. Sebab Umar Ibn Al-Khattab lah yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Okey. Riwayatkan Nabi, tengok Musnad. Tujuan Imam Bukhari memulakan hadisnya dengan riwayat daripada gurunya berbangsa Quraisy adalah untuk mengisyaratkan. Sebab tu kita kena tahu Imam Bukhari ni dia ni banyak isyarat. Dia ni banyak, dia panggil apa? Banyak formula. Banyak teka-teki. Jadi kalau kita faham, bukan teka-teki, dia panggil apa? Formula lah bahasa mudah ni formula. Kalau kita baca peta kan, contoh kalau kita baca peta, kalau orang tak pandai baca peta, dia tak tahu benda lah ni, lambang apalah, macam ni petak tiga segi lah. Jadi kalau orang yang tahu, dia tahu tiga segi maksudnya bukit. Contoh kan. Macam tu juga bila kita baca Sahih Al-Bukhari, dia ada banyak benda yang kita kena belajar formula dia. Kalau kita tak tahu formula ni, kita ingat macam Imam Bukhari ni saja je. Ataupun dia kebetulan sahaja letak. Jadi sebenarnya dia pilih, dalam banyak-banyak guru, dia pilih Al-Humaidi ni. Sebab apa? Sebab Al-Humaidi ni seorang Quraisy. Dia nak mengisyaratkan secara halus bahawa kita ada keutamaan dari sudut keturunan kepada bangsa Quraisy. Keturunan mereka adalah salah silah keluarga Nabi SAW. Dalam mengutamakan mereka, Nabi SAW pernah bersabda, "Qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuha." Utamakanlah bangsa Quraisy dan jangan kamu mendahului Quraisy. Hadis riwayat At-Tabarani. Dan al-a'immatu min Quraisy, imam-imam dilantik daripada Quraisy. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tabarani, Baihaqi, Nasai, Abu Ya'la dan lain-lain. Kalau dipandang dari sudut permulaan, wahyu yang mula-mula diterima Rasulullah SAW adalah di Mekah. Jadi bermula di Mekah pula, berkembang besar di Madinah. Jadi di Mekah siapa? Di Mekah adalah orang Quraisy. Di Mekah adalah orang Quraisy. Hadis kedua yang diterima oleh Bukhari dari gurunya menetap di Madinah, iaitu Abdullah bin Yusuf. Nanti kita tengok hadis kedua. Beliau menerimanya dari imam di Madinah, iaitu Imam Malik. Itu cara dia. Jadi yang pertama dia mulakan dengan Al-Humaidi, seorang Quraisy. Lepas tu yang kedua dia ambil daripada Malik, seorang imam besar lah di Madinah. Kenapa Imam Bukhari mengumumkan hadis yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh Madinah sebagai hadis kedua? Mengisyaratkan sebagaimana Al-Quran, hadis juga ada hadis Makki dan juga Madani. Hadis pun ada hadis Makki dan juga hadis Madani. Untuk kita mengetahui yang mana satu hadis yang dulu, mana satu hadis kemudian, kita kena tahu hadis ni Makki ke Madani. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan mengumumkan hadis pertama dengan sanad yang dimulai oleh orang Mekah dan juga hadis kedua dengan sanad orang Madinah. Tu kalau kita tengok hadis pertama dengan hadis kedua sahaja pun, daripada guru Imam Syafi'i yang direct pun, yang terus daripada Imam Bukhari yang direct pun, kita akan nampak Imam Bukhari ni dia banyak formula untuk kita belajar dia. Okay. Sufyan bin Uyainah pula siapa? Sebab Al-Humaidi ambil daripada Sufyan ibn Uyainah. Jadi kita kata, kalau kita nak belajar hadis, memang macam ni kita kena belajar hadis satu-satu. Kalau kita ambil fiqh hadis saja, kita belajar fiqh. Tapi kalau kita belajar hadis memang macam ni. Kita kena tengok satu-satu apa faedah di sebalik semua benda. Sufyan bin Uyainah, guru kepada siapa tadi? Al-Humaidi. Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Kufi, orang Kufah. Abu Muhammad, kunyah dia. Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam hebat dalam hadis, fiqh dan juga fatwa. Dia juga mengeluarkan fatwa. Dia adalah murid kepada Imam Abu Hanifah dan salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan dia tak sempat jumpa Imam Abu Hanifah, dia sempat jumpa dengan Imam Sufyan ibn Uyainah yang anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak sempat berguru dengan Imam Abu Hanifah. Dilahirkan di permulaan Rejab pada tahun 107 dan meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah ketika berumur 91 tahun. Ada seorang lagi tokoh hadis dengan fiqh yang sama nama dia, iaitu Sufyan. Itu siapa? Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Biasa orang sebut apa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lagi tua daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berguru dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meninggal pada tahun 161 Hijrah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah meninggal pada tahun 198 Hijrah. Jadi itu siapa dia? Sufyan bin Uyainah. Tengok balik dalam dia punya sanad tu. Muka surat 22. Tadi tu muka surat berapa? Saya tak sebut muka surat.
Tadi muka surat 24 Tadi muka surat 25 Sufyan bin Uyainah tadi muka surat 25. Kita balik kepada muka surat 22. Tengok Al-Humaidi Abdullah bin Zubair meriwayatkan dia berkata, katanya tu dia berkata, Sufyan mengambil meriwayatkan kepada kami, dia berkata, katanya kena sebut katanya ni, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tadi Sufyan, kita dah tengok siapa Sufyan. Sekarang Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Siapa Yahya bin Sa'id Al-Ansari? Tengok. Yahya bin Sa'id Al-Ansari muka surat 25. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya, nama sebenarnya adalah Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amr bin Sahal bin Tha'labah Al-Ansari Al-Najjari Al-Madani. Muhaddis terkenal dari kalangan tabi'in kecil. Tabi'in kecil ni maksudnya tabi'in muda. Tabi'in muda. Dan seorang faqih pernah memegang jawatan qadi di Madinah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Apa maksud tabi'in kecil tadi? Tabi'in muda. Tabi'in muda ni bukan maksudnya dia tak pernah tua, dia akan tua juga. Cuma masa dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Sebab tabi'in ni adalah gelaran kepada orang yang sempat berjumpa sahabat Nabi dalam keadaan beriman. Jadi masa dia berjumpa tu dia kecil lagi. Sebab tu dia panggil tabi'in kecil. Maksudnya dia jumpa dengan sahabat masa dia kecil. Pernah memegang jawatan qadi di Madinah di zaman pemerintahan Bani Umayyah, iaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kunyahnya Abu Sa'id. Datuknya Qais bin Amr adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya meriwayatkan hadis daripada Anas, Sa'id bin Yazid, Abu Umamah bin Sahal, Sa'id bin Musayyab, Abu Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, Iraq bin Malik dan lain-lain. Antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau sangat panjanglah. Ramai orang yang ambil hadis daripada Sufyan bin Uyainah ni memang orang terkenal. Antaranya Hisham bin Urwah, Humaid At-Tawil, Ayyub As-Sakhtiyani, Ubaidullah bin Umar, Syu'bah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri sendiri, Sufyan bin Uyainah, ambil daripada ini cerita pasal Yahya, lupa pula ini cerita pasal Yahya. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Jarir bin Hazm. Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah ni dia satu tabaqat. Satu tabaqat. Faham tabaqat dah. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Jarir bin Hazm, Jarir bin Abdul Hamid, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan juga guru dia sendiri iaitu Imam Az-Zuhri. Yahya bin Sa'id Al-Ansari adalah seorang muhaddis yang disepakati para ulama rijal tentang ketukahan, kethiqahan dan juga keteguhan dan kehebatan dia. Maksudnya dia memang sepakat ulama dia thiqah lah. Yahya bin Sa'id Al-Ansari sepakat ulama kata dia thiqah. Ali ibn al-Madini, seorang ulama rijal lah. Yahya mempunyai kira-kira 300 hadis. Hadis-hadisnya terdapat dalam kutubus sittah dan kitab-kitab utama hadis yang lain. Maksudnya Yahya bin Sa'id diterima oleh semua ulama-ulama kutubus sittah dan juga kitab-kitab lain. Utama kitab-kitab hadis yang utama. Meninggal pada tahun 143 Hijrah. Okey, habis cerita tentang Yahya bin Sa'id. Sambung, baca balik buku surat 22 tadi. Okey, sekejap ya. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Yahya bin Sa'id kata qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kita pergi bawah. Okey, ni pula. Biodata Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nama dia Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith bin Khalid At-Taimi Al-Qurashi. Sama juga Al-Qurashi, cuma dia Taimi ya, Taimi. Al-Madani.
Al-Qurashi Al-Madani. Maksudnya orang Quraisy tapi kemudian dia duduk di Madinah. Abu Abdullah, dia punya kunyah dia Abu Abdullah. Gelaran dia. Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, salah seorang daripada generasi pertengahan tabi'in. Kalau tadi kecil tabi'in kecil, ni pertengahan tabi'in. Datuknya Al-Harith bin Khalid adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau terbilang salah seorang sahabat Muhajirin yang merupakan sepupu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Muhammad Ibrahim At-Taimi meriwayatkan hadis secara mursal daripada sahabat-sahabat seperti Usaid bin Khudair, Usamah bin Zaid, Aisyah dan Ibnu Abbas. Mursal ni maksudnya dia tak sebutkan siapa nama sahabat. Siapa nama sahabat, dia terus je. Sebab dia ni tabi'in pertengahan. Sepatutnya dia kena sebut dia dapat daripada siapa. Kemudian orang tu dapat daripada Usaid bin Khudair. Dia sebut dia dapat, sepatutnya Muhammad bin Ibrahim kena sebut dia dapat daripada siapa. Kemudian orang tu sebut dapat daripada Usamah. Tapi dia tak sebut, dia terus langkah, dia terus sebut Usaid bin Khudair, Usamah bin Zaid, Aisyah dan Ibnu Abbas. Dan kadang-kadang dia terus langkah lah, dia sebut nama Nabi SAW terus. Itu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dia ada meriwayatkan daripada Ibnu Umar, Abu Sa'id, Jabir, Anas bin Malik, Mahmud bin Labid, Al-Qamah bin Waqqas. Ini semua nama sahabat-sahabat Nabi. Isa bin Talhah, Nafi' bin Ujair, Urwah, Atha' bin Yasar. Ini nama-nama tabi'in juga. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya sempat dikunjungi oleh beliau. Maksudnya dia sempat berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tapi tak sempat meriwayatkan daripada Sa'ad. Orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tadi kita sebut Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dia berguru ataupun mengambil hadis, meriwayatkan hadis daripada Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Hisham ibn Urwah, Yahya bin Abi Kathir, Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, Al-Auza'i, Usamah bin Zaid Al-Laythi dan lain-lain. Yahya ibn Ma'in, ini ulama rijal. Abu Hatim, Nasa'i, Ibn Khirashi, Ya'qub bin Shaybah, Al-Zahabi dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Maksudnya ini nama-nama ulama rijal, ulama yang mempelopori ataupun ulama yang berkecimpung, ulama yang bidangnya perkhususannya adalah bidang pengkritikan periwayat-periwayat, mengatakan dia ni thiqah. Thiqah ni maksudnya boleh dipercayai untuk membawa hadis. Adil dan juga dhabit. Walaupun Imam Ahmad ada dinukilkan berkata dalam hadis ni ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu lah dalam riwayat dia ni pernah jadi sesuatu, iaitu meriwayatkan beberapa hadis mungkar. Berbeza dengan hadis-hadis sahih yang lain. Para ulama telah mentakwilkan kata-kata Imam Ahmad itu. Maksudnya, walaupun Imam Ahmad pernah kata macam tu, tapi ulama-ulama lain mentakwilkan ataupun menterjemahkan apa maksud Imam Ahmad yang sebenar. Al-Hafidh Ibn Hajar umpamanya berkata, mungkar yang dikatakan oleh Imam Ahmad itu bukanlah arti istilahnya merupakan lawan bagi hadis ma'ruf. Kerana menurut Imam Ahmad, mungkar juga dikatakan kepada hadis fard. Jadi Imam Ahmad punya istilah mungkar jangan kita samakan pula dengan istilah orang lain. Mungkin orang lain kata istilah mungkar ni untuk hadis yang tersangat dhaif, berbeza dengan hadis dhaif yang berbeza dengan hadis sahih, ataupun hadis orang yang dhaif berbeza dengan orang yang thiqah. Tapi boleh jadi juga hadis fard. Imam Ahmad gunakan istilah mungkar. Fard ni maksudnya seorang je lah. Perawinya dia tidak ada mutabi'. Maksudnya dia meriwayatkan hadis yang tidak ada orang lain meriwayatkan kecuali dia. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dia banyak juga meriwayatkan hadis. Hadis ini terdapat dalam Kutubus Sittah dan kitab-kitab utama hadis yang lain. Meninggal pada tahun 120 Hijrah. Okey. Pergi balik ke muka surat 22 tadi. Okey. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi akhbarani. Dia menggunakan istilah akhbarani. Maksudnya dia memberitahu kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tak guna istilah haddathana, dia guna akhbarani. Ada beza annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas. Maksudnya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata. Maksudnya kali ini dia sebut direct yang dia dengar daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dia sambung balik dekat muka surat tadi. Laju sangat pula. Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi.
Dia seorang tabi'in besar. Tabi'in besar bukan maksudnya dia ni orang hebat bukan. Maksudnya tabi'in yang dah tua sempat bertemu banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in besar, kunyahnya Abu Waqid. Setengah ulama bahkan mengatakan beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kata dia tua, maksudnya dia ada yang kata dia ni boleh jadi sahabat dah. Yang sebetulnya beliau bukan sahabat tapi seorang tabi'in besar. Boleh dikatakan semua ulama rijal mengatakan beliau seorang perawi thiqah yang teguh. Alqamah bin Waqqas meninggal dunia selepas tahun 80 Hijrah di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi itu siapa ni? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dia ni Alqamah bin Waqqas Al-Laythi ni tabi'in besar ni, dia mendengar terus daripada Umar ibn al-Khattab yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Jadi siapa Umar ibn al-Khattab kita baca laju-laju lah. Sebab dia seorang sahabat Nabi. Sepatutnya sahabat Nabi ni dia terus fiqah. Kita tak perlulah kita cerita siapa yang menfiqahkan dia. Umar ibn al-Khattab bin Nufail ibn Abdul Uzza al-Adawi, Abu Hafs, dia punya kunyah dia Abu Hafs. Abu ni maksudnya ayah kepada. Biasanya ayah kepada anak lah. Tapi kadang-kadang ada juga orang letak kepada harapan dia. Dia nak anak tu nama apa. Tapi biasanya ayah kepada anak dia siapa nama. Dia Abu Hafs sebab anak Umar nama Hafsah. Jadi Umar gunakan kunyah Abu Hafs. Umar Hafs ni maksudnya singa. Dia suka nama anak dia singa. Hafsah perempuan lah. Hafsah perempuan. Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua umat Islam, termasuk salah seorang daripada 10 seorang sahabat yang disebut secara khusus sebagai ahli syurga. Maksudnya 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau bertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah kahwin dengan anak dia. Lahir 13 tahun selepas tahun gajah. Maksudnya muda 13 tahun lah daripada Nabi. Memeluk agama Islam pada tahun ke-6 kenabian. Maksudnya dia memeluk Islam di zaman Mekah ketika berumur 27 tahun. Mulai memerintah pada tahun ke-13 Hijrah. Selepas kewafatan Abu Bakar, terus memerintah selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Umar ibn Khattab adalah yang mula-mula digelar dengan gelaran Amirul Mukminin. Jadi gelaran yang kita selalu bagi kepada khalifah tu adalah dimulakan oleh Umar. Pagi tanggal 27 Zulhijjah, hari Rabu 23 Hijrah, Umar telah mendapat luka yang teruk akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika sedang bersalat subuh. Dia salat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah datang menyelinap di dalam saf, waktu gelap-gelap tu, dia tikam Umar ibn Khattab. 5 hari berikutnya, iaitu 1 hari bulan Muharram, hari Sabtu, ketika berumur 63 tahun, boleh menghembuskan nafas terakhir. Maksudnya kalau umur orang zaman dulu ni, 63 tahun ni biasanya sihat lagi. Tapi sebab dia kena tikam, jadi dia pun meninggal. Menghembuskan nafas terakhir pada sehingga syahid lah. Dia kira syahid sebab dia dibunuh oleh orang kafir. Meninggalkan dunia yang fana ini, jenazah beliau dikebumikan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar di rumahnya. Sebanyak kira-kira 539 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 10 daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya dalam Bukhari Muslim ada 10 saja hadis. Hadis Umar. Jadi kalau kita pelik lah kan, macam mana sahabat yang dijamin syurga, sahabat besar, sahabat yang selalu berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ada 10 hadis saja dalam Bukhari Muslim. Jawapan ni jangan pelik sebab sahabat-sahabat ni dia ada bidang-bidang dia. Jadi bidang sahabat seperti Abu Bakar dan juga Umar ni dia dalam bidang pemerintahan. Dia jaga pemerintahan zaman dia. Bila dia hidup tu dia jaga pemerintahan. Tak sempatlah dia nak mengajar hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sentiasa duduk di masjid. Ataupun Ibnu Abbas yang sentiasa mengajar tafsir Al-Quran. Jadi dia ada bidang-bidang masing-masing. 9 diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim. 15 diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Maksudnya kalau dalam Sahih Muslim saja ada 15. Kalau dalam Bukhari saja ada 9. Tu siapa dia? Umar bin Khattab. Umar dia bercakap di atas mimbar. Siapa yang kata ni? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Kita tak baca dia punya ni panjang nak naik atas balik Jemaah. Siapa-siapa nak tengok balik hadis ni, tengok muka surat 22. Sekarang kita muka surat 27. Alqamah bin Waqqas Al-Laythi dia kata dia mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berucap di atas mimbar, maksudnya sedang berkhutbah. Berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya Umar cakap atas mimbar, dia kata dia dengar Rasulullah kata, sesungguhnya setiap amalan dikira dengan niat. Sesungguhnya setiap amalan, segala amalan dikira dengan niat. Innamal a'malu binniyat.
Okay, kita tengok balik. Kena tengok dia punya Arab dia. 27. Ini muka surat 27. Kita pergi ke muka surat 22. Ini Arab dia. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini dia punya lafaz yang kat sini. Innamal a'malu binniyat. Panjang sikit kita nak hurai sebab tengok walaupun Al-Imam Al-Bukhari memulakan dia punya hadis dengan memulakan dia punya kitab dengan bid'ul wahyi ataupun bad'ul wahyi, permulaan wahyu turun. Kan kita sebut kan, setiap imam dia ada cara dia nak memulakan hadis tu, dia tak sama. Dia punya cara penulisan, cara memulakan hadis tu tak sama. Jadi Imam Bukhari memulakan kitab dia dengan bab bad'ul wahyi, permulaan wahyu. Kat sini kepentingan niat dalam segala amalan dan pekerjaan. Kita cerita tentang niat sebab Al-Imam Bukhari walaupun mulakan dengan badul wahyi, dia mulakan dengan hadis niat. Dia mulakan dengan hadis niat. Apa kepentingan niat? Apa jua amalan sama ada berupa ibadat khusus ataupun ibadat umum merupakan qurbah. Maksud ibadat khusus, ibadat yang perkara yang kita buat tu tak ada niat lain kecuali ibadat. Contohnya macam kita salat, kita puasa, itu semua tak ada niat lain kecuali ibadah. Kalau kita tak niat ibadah, tak jadi apa-apa. Contohnya orang tu rokok, tapi dia kata ni bukan niat ibadah. Tak jadi apa-apa, tak jadi ibadah apa. Tapi ibadat umum, itu amalan harian. Amalan harian yang manusia biasa memang buat. Makan, minum, berlari. Itu ibadat umum kalau kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Merupakan qurbah, dilakukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Sah atau tidaknya dikira berdasarkan niat. Kalau kita niat kerana Allah, sah. Kalau kita niat bukan kerana Allah, tidak sah. Apakah tujuan dan matlamatnya melakukan suatu amalan pekerjaan? Sekiranya suatu amalan itu dimulakan dengan niat yang baik dan ikhlas, maka amalan tersebut akan dikira sebagai amalan yang sah dan mendatangkan pahala. Bila sah, dapat pahala. Dijelaskan oleh bahagian kedua hadis ni, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat apa yang diniatkannya. Kalau diniatkan sesuatu tujuan melalui amalan ni, apa yang akan atau mungkin diperolehnya adalah tujuan yang diniatkannya tadi. Contohnya dia niat puasa untuk kurus ataupun puasa untuk pembedahan esok. Jadi dia dapatlah pembedahan esoknya, macam tu je lah. Sesuatu amalan baik yang dilakukan oleh dua individu yang berbeza mungkin kelihatan sama. Kita nampak dua orang tu salat sama, tapi seorang niat kerana Allah Ta'ala, seorang niatnya bukan kerana Allah, dia punya natijah dan pahalanya mungkin tidak sama langsung. Contohnya seseorang pergi ke masjid dengan niat menunaikan salat berjemaah semata-mata. Dia mendapat pahala sembahyang berjemaah. Seperti mana yang dijanjikan dalam hadis-hadis 25 atau 27. Tapi seorang yang menyertakan niat bersalat jemaah di masjid, beramah mesra dengan ahli jemaah yang lain, berukhuwah, menghadiri masjid ilmu yang diadakan di masjid, majlis ilmu yang diadakan di masjid, salat sunat tahiyatul masjid, dia akan dapat ganjaran tambahan, pahala tambahan. Jadi itu kepentingan niat. Walaupun nampak sama, tapi dia dapat pahala lebih. Sebab dia niat benda lain juga. Macam kita sekarang ni niat menuntut ilmu. Kita boleh niat mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Kita boleh berniat untuk memperbanyakkan salawat sebab kita dengar nama Nabi banyak kali dalam kuliah ataupun dalam kelas hadis. Kita pun dapat pahala selawat. Macam-macam niat kita boleh dapat dengan kita banyakkan niat. Kalau berniat bila pulang dari masjid dia nak singgah salah seorang teman yang sakit untuk ziarahnya, dia akan ataupun dia nak bawa buah tangan untuk anak isteri di rumah, tentu dia akan membolot banyak sekali pahala. Jadi itulah kepentingannya. Apalagi kalau amalan dilakukan berupa suatu sumbangan yang besar kepada Islam dan juga umat dia. Kalau dia punya amalan tu ada sumbangan besar kepada umat Islam, lagilah besar. Contohnya, dia belajar berniat menjadi diri seorang ulama yang berjasa kepada masyarakat. Kalau tadi dia niat untuk menuntut ilmu saja, dia niat untuk belajar untuk jadi ulama yang berjasa kepada masyarakat, dapat pahala lagi besar. Menyertakan niatnya dengan usaha yang gigih, konsisten sesuai dengan dia punya matlamat yang tinggi tu. Pengorbanan yang dilakukan, usaha mencapai matlamatnya, kalau ditakdirkan niat yang besar tu tak dapat dicapai, sama ada kerana ada aral melintang ataupun tidak, dia meninggal dunia sebelum sempat menjemputnya, Allah SWT tetap mengira amalan dia berdasarkan niat dia yang asal. Itu kelebihan niat. Walau apa pun niatnya yang tidak menjadi kenyataan, balasan yang Allah SWT berikan sempurna mengikut niat dia. Walhal, walaupun belajar berkenaan berjaya sekadarnya ataupun berumur panjang, ternyata tak jadi niat dia tu.
Dia hanya dapat ganjaran sekadar yang mampu dilaksanakannya. Okay, kalau dia tak niat untuk menjadi ulama tapi dia berjaya habis belajar, dia belajar, tapi dia tak dapatlah masa belajar tu, tak dapatlah pahala menjadi ulama, tak dapat. Itulah faedah niat. Niat dalam amalan bagaimana yang dikira dan berpahala. Walau bagaimanapun amalan-amalan yang dikira berdasarkan niat hanyalah amalan-amalan ketaatan dan kebajikan. Maksudnya amalan yang hanya yang kita kira sah ni amalan ibadat. Suatu ibadat kalau tidak disertakan dengan niat dikira tidak sah. Tapi kalau bukan ibadat tak ada masalah. Kalau orang tu dia makan, dia tak ada niat kerana Allah Taala. Dia niat makan saja, makan untuk kenyang, macam kita ni manusia biasa. Dia lalu dia nampak lapar makan. Jadi tak apa sebab dia bukan ibadat. Dia tak ada masalah sah tak sah. Tapi kalau amalan soleh, kalau dia niat kerana amalan soleh pula, amalan ibadat kalau dia tak niat kerana Allah tidak sah. Amalan maksiat dilakukan dengan niat buat kebajikan, contohnya melacur, membantu anak-anak yatim, tidak diterima juga sebagai amalan kebaikan dan dia tetap berdosa. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ini bukan hadis lah. Matlamat tidak menghalalkan cara, bukan hadis. Begitu juga sebaliknya. Kalau amalan ibadah dilakukan dengan niat yang salah, umpamanya untuk menunjuk, maka tidak mendatangkan hasil sebarang pahala. Bahkan lebih malang lagi, amalan seperti itu boleh datangkan dosa pula. Kalau dia solat dengan niat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, jadi dia dapat dosa pula. Niat dalam amalan atau perkara-perkara mubah, dalam perkara-perkara yang harian, perkara yang diharuskan, makan, minum, menjadi walaupun tanpa ada sebarang niat. Kalau kita tak niat pun, jadi juga. Kita mandi, tak terniat apa-apa, mandi juga, kira mandi juga. Kalau disertakan dengan niat yang baik, tetap akan mendapat pahala. Itu kelebihan niat. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i berkata, inna hadzal hadis yadkhulu fihi nisful ilmi. Hadis ini masuk di dalamnya ada separuh daripada cabang keilmuan ada dalam hadis ni. Sebab apa separuh? Sebab separuh ilmu adalah niat, separuh lagi adalah syariat. Maksudnya dia punya kaedah dia. Separuh adalah keikhlasan, separuh lagi adalah kaedah dia kena menepati syariat. Kalau kaedah dia tak menepati syariat, tak sah. Kalau niat dia tak betul, tak sah. Macam itulah. Jadi separuh daripada ilmu ibadat ni semua adalah hadis ini. Hadis yang merupakan tonggak dan asas yang penting dalam agama Islam. Maksudnya ada beberapa hadis menjadi hadis tonggak ataupun hadis dia panggil tiang di dalam Islam. Dalam agama Islam ni ada beberapa hadis yang menjadi tonggak ataupun menjadi tiang-tiang utama. Menurut pandangan ulama yang lain, hadis ini merupakan salah satu tonggak yang asas yang penting dalam agama Islam. Sebab agama Islam ni memang sangat-sangat mementingkan niat. Kalau kita buat tu kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Kalau kita tak buat kerana Allah Ta'ala, boleh jadi tidak sah. Antara hadis yang merupakan tonggak yang asas yang penting dalam agama Islam, selain hadis niat adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Antara tanda keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan benda yang tidak berfaedah bagi dia. Macam hari inilah banyak isu-isu semasa ni laju je dapat dekat kita kan, sebab kita dah ada media sosial di hujung jari ni. Tapi orang Islam yang baik ataupun tanda keelokan Islam seorang tu adalah dia tinggalkan benda-benda yang tak berkait dengan dia. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat ataupun musyabbahat. Perkara yang halal tu jelas, perkara yang haram tu jelas. Di antara keduanya ada benda yang syubhah. Ini pun hadis yang menjadi tonggak dalam agama Islam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa birad. Siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara baru dalam urusan agama kita ini yang tidak ada punca daripadanya, maka ia tertolak. Ini pun hadis yang menjadi tonggak dalam Islam. Ini berdasarkan dalam Umdatul Qari. Boleh tengok dalam Umdatul Qari. Melihat kepada pentingnya hadis niat, Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi pernah berkata, man arada an yusannif kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapa yang Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, dia kata siapa yang nak menulis kitab, mulakan dengan tulis hadis ni dulu. Itu kata pentingnya hadis ini. Di sebalik sedikit perbezaan pada lafaz hadis. Kalau kita tengok dalam, saya sebut tadi, Imam Bukhari, dia ni meriwayatkan hadis dalam hadis yang sama dalam bab-bab yang berbeza. Sama juga dengan hadis ni, Imam Bukhari sebut juga dalam bab-bab yang lain yang kita sebut tadi tu. Atraf dia ada kat mana-mana kan. Jadi hadis ni ada dekat bab-bab lain. Cuma ada beberapa perbezaan perkataan ataupun lafaz yang digunakan oleh Imam Bukhari yang dia dengar lah. Yang maksudnya yang Imam Bukhari dengar daripada sanad lain, dia punya lafaz dia berbeza. Biasa kita dengar innamal a'malu binniyat, macam tu senang kan. Tapi dia ada sirah mufrad juga.
Contohnya bin niyah. Innamal a'malu bin niyah. Bukan bin niyat. Ada juga dalam tempat yang lain. Bererti suatu amalan dikira dengan satu niat saja. Kalau kita terjemahkan macam tu, kita kata satu niat saja. Ada salah ke kat mana-mana hadis? Jawapan dia tak ada salahnya. Sama saja sebab kedua-duanya adalah hadis Nabi SAW. Tapi apa beza antara satu dengan banyak? Niat dengan niyah. Apa beza antara banyak dengan? Kalau kita kata, ni pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama, apa sebabnya? Oleh kerana yang pertama, satu amalan dikerjakan seseorang melibatkan banyak anggota, maka Rasulullah SAW menggunakan al-a'mal. Al-a'mal banyak. Tapi bin niyah satu, sebab walaupun banyak amalan yang kita kerjakan, niat dia duduk dalam hati saja. Jadi dalam jantung hati kita ni satu. Kalau kita nampak banyak, dia berlari, dia berjalan, makan, minum, banyak amalan. Tapi semuanya berpunca daripada satu, iaitu hati. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata maksud bin niyah kalau satu, amalan pada asalnya hanya satu saja. Dia menjadi banyak kalau tengok konteks dia. Pergi ke masjid, hendak mengerjakan solat berjemaah, sebenarnya satu amalan lah. Nampak pergi jalan kaki masjid sampai masjid, salat, habis kan. Tapi sebab dia membawa beberapa niat, contohnya berzikir, nak, dekat masjid nak tilawah, nak berdoa, nak tunggu solat jemaah, jumpa dengan saudara Islam yang lain, belajar, mengajar, jadi banyaklah amalan dia. Jadi niat dia jadi banyak. Kerana itulah Nabi SAW gunakan al-a'mal dengan sirah jamak, tapi bukan al-amal, tapi gunakan an-niyah dalam lafaz yang lain dengan an-niyat. Jadi sebab itulah ada perbezaan. Ikhlas kerana Allah tu ada erti satu. Tapi hadis yang menggunakan lafaz niat dengan sirah jamak, kalau kita gunakan sirah niyat, kalau tadi niyah, ulama sebutkan dua sebab kenapa ada satu lafaz niyah, maksudnya satu niat. Kalau dia banyak, sebab setiap amalan dia kena ada niat yang tertentu. Contohnya salat, kita niat salat lah. Lepas habis solat, kita nak solat sunat pula, kita kena niat semula, niat solat sunat pula. Jadi ada banyak kali kita kena niat. Jadi solat fardu, niat solat fardu. Puasa sunat, niat dengan puasa sunat. Macam itulah, niat masing-masing kena buat masing-masing. Boleh juga bermaksud niat sebab membuahkan pelbagai niat yang lain. Contohnya berkahwin, dia berniat nak kahwin lah. Dia dapat pahala sunnah, hidupkan sunnah Nabi. Tapi hasil perkahwinan, dapat anak, lalu dia niat untuk didik anak dia. Jadi dia satu niat, dapat niat yang lain, dapat benda yang lain, dapat benda yang lain. Boleh tengok dalam Fathul Bari, dia punya huraian ulama tentang perbezaan an-niyat dengan an-niyah. Perbezaan antara niat dan iradah. Iradah ni maksudnya naklah, kita kehendak. Kita nak buat benda-benda. Contohnya saya nak pergi mana dengan saya niat. Contohnya saya ni memang naklah pergi umrah ataupun naklah pergi haji. Tapi adakah saya telah berniat umrah ataupun berniat haji? Sebab kalau dah berniat umrah, berniat haji dia dah kira miqat lah. Dah kira mula lah dia punya miqat zaman ni. Boleh ke? Miqat zaman ni mula daripada bila? Macam tu. Niat dengan iradah ataupun kehendak. Dari segi bahasa Arab, niat ni bererti tujuan, maksud, kehendak dan sebagainya. Dari segi syarak, maksud niat adalah tawajjuhul qalb nahwal fi'l. Ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Tumpuan hati, itu dipanggil niat. Tumpuan hati terhadap sesuatu perbuatan dilakukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Perkataan niat dalam hadis telah dipakai dengan erti bahasa. Sebabnya pembahagian dan perincian tentang hijrah kerana Allah Ta'ala ataupun selainnya. Sebab sambungan hadis itu kan sebut siapa yang nak berhijrah. Siapa yang berhijrah kerana Allah, siapa yang berhijrah kerana dunia. Jadi perkataan yang digunakan tu, niat tu, adalah dari segi bahasa lah. Maksudnya iradah. Dia nak hijrah sebab nak dapat dunia. Dia nak hijrah sebab nak kahwin. Jelas di akhir hadis tu disebut tentang hijrah tu, menunjukkan kata dia tidak dimaksudkan dengan maksud syar'i, niat yang di hati tu. Dipakai dengan makna lugawi, bermaksud mengandungi erti hijrah dengan maksud tujuan mendapatkan keredaan Allah, dengan maksud dan tujuan mendapatkan sesuatu yang selain dari keredaan Allah Ta'ala. Apa berbeza antara amal dan juga fi'il pula? Kalau tadi perbezaan antara niat dan juga iradah, niat dan juga nak. Niat ni asalnya memang maksud dia boleh jadi nak, boleh jadi maksud, tujuan, boleh jadi matlamat, boleh jadi semua. Tapi dalam istilah syarak, niat ni adalah sesuatu tumpuan hati kita dalam kita melaksanakan sesuatu tu kerana Allah Ta'ala sahaja. Tapi dalam hadis tadi, penggunaan dari segi bahasa lah, tujuan. Apa beza antara amal dan juga fi'il? Kenapa Nabi sebut innamal a'mal, bukan innamal af'al? Af'al maksudnya fi'il perbuatan.
Sebab amal mengandungi erti perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan secara berkekalan dan berterusan. Berbeza dengan perkataan fi'il, ia tidak menunjukkan makna berkekalan dan berterusan. Bila saya sebut ini adalah amal dia, kalau dalam bahasa Melayunya macam saya sebut, ini adalah pekerjaan dia. Tapi kalau dia buat satu benda, satu perbuatan sekali, tak kisahlah. Contohnya saya balik ke rumah, saya nampak ada rumput. Saya pun cabut rumput tu daripada lantai. Kata kenapa ada rumput tumbuh lantai ni, nanti rosak lantai. Saya pun cabut. Perbuatan lah. Itu perbuatan saya mencabut rumput. Tapi beza kalau ada orang tu memang pekerjaan dia tukang kebun. Bila pekerjaan dia tukang kebun, amal dia adalah mencabut rumput. Amal dia cabut rumput. Sedangkan saya, fi'il saya cabut rumput. Perbuatan saya, dia habis macam tu je lah. Tapi kalau orang yang memang pekerjaan dia buat secara berterusan. Dan banyak kali, pengulangan. Untuk mengisyaratkan kepada amalan ibadah, qurbah dan mubah, yang dilakukan secara berterusan dan berkekalan, digunakan dengan lafaz al-a'mal. Sebab itulah Allah SWT dalam Quran, Allah SWT sebut wa'malu salihah. Maksudnya kena ada unsur-unsur berterusan. Waf'alu salihah. Allah tak sebut waf'alu salihah. Wa'amilu salihat. Bukan wafa'alu salihat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu salihat. Orang yang beriman dan juga beramal salih tidak akan rugi. Tapi kalau orang tu buat je, buat benda soleh, tu fa'al, tu perkataan benda fa'al. Jadi amalan soleh yang disebutkan, yang dituntut tu adalah yang berkekalan dan berterusan. Amal yang dikatakan kepada perbuatan mukallaf, fi'al digunakan untuk semua orang. Sedangkan amal digunakan untuk orang yang buat sendiri dengan pilihan sendiri, mukallaf. Akil dan juga baligh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hadis ni kepada orang mukallaf. Baby dia menendang bayi dia menendang, dia bukan mukallaf. Bayi menendang ibu dia. Dia tak kata amalan baby adalah menendang ibu, tak. Tapi dia sebut perbuatan. Bayi ni perbuatannya menendang ibu, fa'il. Sebab dia bukan mukallaf. Mukallaf ni dah akil baligh. Perkataan amal digunakan khusus untuk orang-orang berakal. Sedangkan fi'il tidak begitu. Dia boleh guna untuk haiwan pun boleh. Dia boleh guna untuk tumbuhan pun kita boleh guna fi'il. Tapi kalau amal dia hanya digunakan untuk orang yang berakal sahaja. Orang Arab tidak pernah guna amalal bahaim. Dia hanya sebut fa'alal bahaim. Haiwan-haiwan ternakan dia tak pernah guna perkataan amal. Dia hanya guna perkataan fa'al. Buat. Kambing tu buat ni, kambing tu buat ni. Dia tak sebut kambing tu sedang beramal ini. Ataupun bekerja sebagai ini. Tak sebut itu. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud menyatakan hukum amal atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan al-a'mal dalam hadisnya. Ni boleh tengok Faidul Bari dan juga Hasyiah As-Sindi dan juga Kashful Bari. Ini semua syarah-syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Selain daripada Fathul Bari yang terkenal, ada banyak syarah lain dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa disyariatkan niat dalam ibadah? Kenapa disyariatkan niat dalam ibadah? Okey, saya tengok ni dah lebih daripada pukul 10 ni. Tak apa, kita berhenti dulu di tajuk kenapa disyariatkan niat dalam ibadah. Tapi sebelum kita akhiri ni, saya buka lah kalau ada soalan. Satu soalan lah, buka lah. Terlebih pukul 10. Kita mula pukul 9 sepatutnya. Isyak awal ni, kita habis pukul 10. Tapi saya buka lah kalau ada soalan, silakan. Kalau tak ada soalan pun tak apa, alhamdulillah. Okay, kalau tak ada soalan, jadi insyaAllah lah kita sampai di sini saja. Kita akan sambung lagi dengan tajuk tujuan ada niat dalam ibadah. Jadi insyaAllah sampai sini saja. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa, melapangkan masa. Minta maaf atas kekurangan dan juga kesilapan daripada pihak saya. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Sama-sama ucapkan terima kasih, saya ucapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama here. Waalaikumsalam warahmatullahi